وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنقول اللهم أجرنا من النار، ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى. اللهم اقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخيرا حيث كانوا وأينما كانوا، فإنك تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب. اللهم اقض حوائجنا وبلغ مقاصدنا وتمم نياتنا وأنت راض عنا ورحم بنا. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi melangsungkan umur untuk kita sehingga dapat sama-sama kita berkumpul di sini. Mudah-mudahan kedatangan kita dan perhimpunan kita pada pagi ini merupakan sesuatu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan satu sikap yang kita kena ambil setiap kali kita melakukan amal ibadah, iaitu mengharapkan setiap daripada amal ketaatan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecil atau besar amalan yang kita lakukan, tidak ada nilai kalau sekiranya amalan tersebut ditolak oleh Allah. Kalau kita dirikan qiyamul lail seluruh malam dengan kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala, kita sembahyang selama umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saat ini, tetapi kalau dengan sembahyang itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan kerugian yang tidak ada tolak bandingnya apabila kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu sikap yang perlu diambil bagi setiap hamba Allah, yang perlu kita ingat setiap dari kali kita melakukan amal ketaatan itu, kita perlu mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amalan kita. Allahumma taqabbal minna a'malana, seperti mana yang kita doakan, Allahumma taqabbal minna salatana. Kita minta Allah taala terima sembahyang kita, terima segala amal ketaatan yang kita lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengekalkan untuk kita rasa manis dan lazat dalam melakukan amal ketaatan, walaupun kadang-kadang kelazatan itu berubah-ubah. Ada ketika kita merasa sangat seronok ketika mana kita melakukan amal ibadah, tetapi ada ketika perasaan itu berubah. Walaupun kita lakukan amal ibadah, tetapi perasaan itu kadang-kadang tak sama. Ada ketika kita merasa terlalu khusyuk, rasa lazat ketika mana kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ketika mengantuk itu mengatasi kelazatan sembahyang, tapi kita buat juga kerana itu kefarduan daripada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman yazid wa yanqus. Iman orang awam macam kita ni kadang-kadang bertambah dan kadang-kadang berkurang. Bertambahnya iman kita di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan amal ketaatan, dan kurang iman itu dengan sebab dosa kesalahan yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita nak iman kita ini sentiasa subur, sentiasa ada kelazatan dan manisnya hidup berpayung di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala, mesti kita bermujahadah, berusaha sesungguh-sungguhnya untuk melakukan sedaya mungkin apa saja yang mampu kita lakukan daripada sejumlah amal ketaatan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana perkara yang sedemikian itulah akan menjadikan kita ini merasakan betapa indahnya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa agung dan mulianya apabila seseorang manusia itu mampu untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba kepada manusia, hamba kepada hina itu, hamba kepada dunia itu satu bentuk kehinaan, tetapi hamba kepada Allah adalah suatu kemuliaan. Lagi sujud dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Sedangkan sekiranya kita tunduk dan sujud kepada manusia, lagi kita menjadi hamba kepada manusia, lagi rendah martabat kita pada pandangan manusia. Lagi kita tunduk pada manusia, lagi kita jadi hamba kepada manusia dan dunia, lagi rendah dan hina kedudukan kita pada pandangan manusia juga pada pandangan Allah.
Tetapi sekiranya kita mampu untuk menjadi hamba Allah, tunduk dan patuh kepada segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka lagi tinggi kedudukan kita di sisi Allah. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala ketika mana menceritakan kepada kita, Allah mengkhabarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, satu peristiwa besar yang berlaku kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana Nabi dibawa dalam satu perjalanan mukjizah diiring oleh penghulu bagi sekalian malaikat, iaitu Sayyidina Jibril alaihi salam, aminul wahyi. Dalam perjalanan itu, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran cerita tentang peristiwa besar dan peristiwa agung itu, Allah Subhanahu wa taala menamakan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pangkat yang mulia, iaitu hamba Allah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa ila akhir ayat. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah Ta'ala tersebut subhanallazi asra bi rasulihi, asra bi nabiyhi, asra bi Muhammadin, asra bi sayyidil qaum. Tidak, Allah Ta'ala sebut pangkat kedudukan yang agung, yang mulia, subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maka ketundukan hati manusia kepada Allah akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan amal saleh, dengan amal taat yang kita lakukan beserta dengan hati yang ikhlas kerana Allah, akan menjadikan kita ini daripada kalangan hamba sentiasa diampunkan oleh Allah dan diberikan kedudukan dan kemuliaan di sisinya, insya-Allah. Hari ini insya-Allah saya nak baca satu hadis, salah satu hadis yang telah dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah dalam 42 hadis yang dihimpunkan dalam kitab beliau yang semua kita kenali sebagai Al-Arba'un An-Nawawiyah. Itu 40 hadis himpunan Al-Imam An-Nawawi. Bilangan hadis yang sebenar dalam kitab itu 42 hadis, walaupun disebut sebagai hadis 40, tetapi bilangan hadis yang terkandung dalam kitab itu 42 hadis. Salah satu daripada hadis tersebut iaitu hadis yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam kitab Taharah, bab fadlil wudu, itu kelebihan berwudu, nombor hadis 223 dalam Sahih Muslim, daripada Abi Malik al-Harith bin Asim al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'an aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhanun was-sabru diya'un wal-qur'anu hujjatun laka aw 'alaik kullu an-nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis sahih riwayat Imam Muslim alaihi rahmatullah daripada Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari. Al-Ash'ari nisbah kepada kabilah Ash'ar daripada Yaman, radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, at-tuhur syatrul iman. At-tuhur makna bersuci, berwudu, itu kita panggil at-tuhur. Itu beza perkataan at-tuhur dengan at-tahur. At-tahur, tahur itu alat yang kita guna untuk bersuci, ayak seumpamanya. Ayak untuk berwudu itu kita panggil tahur. Perbuatan bersuci, berwudu itu kita panggil at-tuhur. Bidhammi at-ta, dibacakan dengan dhammah huruf ta. Itu beza at-tahur dengan at-tuhur. Seperti mana as-sahur dengan as-suhur. As-suhur itu bersahur, itu kita panggil as-suhur. As-sahur itu makanan yang kita makan ketika mana bersahur itu. Itu Nabi kata tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Makanlah sahur kerana pada waktu sahur itu, perbuatan bersahur itu ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ni kalau kita tukar baris, satu baris pun dia akan bawa kepada perubahan makna. Bahkan kalau kita tambah satu huruf pun dia akan bawa kepada perubahan makna, seperti mana yang kita maklumi dalam kaedahnya. Bagi kawan-kawan kita yang mengaji bahasa Arab, dia faham kaedah dalam bahasa Arab ini, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bila bertambah bilangan huruf pada kata
pada perkataan itu dia akan bawa kepada perubahan makna, walaupun dengan pertambahan satu huruf, walaupun perbezaan dengan satu baris, akan bawa kepada perubahan makna. Ini keagungan ataupun kelebihan, kemuliaan bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasa Al-Quran. Sebab itu bahasa Al-Quran ini sepatutnya menjadi bahasa umat Islam. Dia tidak hanya menjadi bahasa yang dikhususkan kepada orang Arab. Sepatutnya lughatul Quran, lughatul Arabiyyah itu menjadi lughatul muslimin, bahasa orang Islam. Kerana kalau kita tak faham bahasa Arab, maka kita tak akan mampu untuk faham bahasa Al-Quran. Tak ada jalan lain untuk kita menyusuri makna Al-Quran itu melainkan dengan kita memahami bahasa Arab. Oleh kerana itu, cubalah untuk faham bahasa Arab. Walaupun barangkali usia kita sudah lanjut, paling tidak kita cari kitab terjemahan dan sebagainya. Walaupun kita tak dan nak mengaji dari segi tata bahasa, nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya, tapi paling kurang kita kenal dengan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab. Adapun anak cucu kita yang masih lagi berkesempatan mulia, berikan keutamaan kepada mereka untuk mereka belajar bahasa Arab. Berikan peluang kepada anak-anak kita, anak cucu kita untuk pelajari bahasa Arab. Pilah tak mana pun carilah, supaya bahasa Arab ini menjadi suatu bahasa yang menjadi kebanggaan bagi semua umat Islam. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Islam sepatutnya tidak jahil dalam bahasa Arab. Cuma barangkali dari segi penguasaannya itu agak berbezalah. Para alim ulama yang takhasus dalam pengajian agama, sepatutnya kebolehan, kemampuan dalam bahasa Arab itu lebihlah daripada orang awam. Kerana bahasa ilmu ini kadang-kadang tak sama dengan uslub pertuturan kita hari-hari. Kalau takkan nak beli barang tu salah tak berdosa, tapi kalau baca Quran, baca kitab salah dan sebagainya, itu akan membawa kepada perubahan makna dan akan bawa kepada perubahan hukum yang barangkali menyebabkan kesalahan yang besar. Okey, kesimpulan yang nak bagi tahu ialah bahasa Arab, bahasa kita. Bahasa Arab bukan milik eksklusif untuk orang Arab. Walaupun Allah Subhanahu wa taala ciptakan bahasa itu dengan bangsa itu, tetapi apabila kita memahami bahawasanya bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, sepatutnya timbul keinginan kita untuk kita belajar berkenalan bahasa Arab, kerana tidak ada jalan lain untuk kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan kita memahami bahasa Arab, lughatul Quran itu, bahasa Al-Quran dan bahasa pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah, lafaz puji-pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tertentu milik Allah Subhanahu wa taala. Tamla'ul mizan, memenuhi mizan, timbangan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Wa subhanallahi walhamdulillah, lafaz tasbih dan lafaz tahmid yang kita baca itu tamla'an, kedua-duanya itu memenuhi, atau tamla, memenuhi ma bainas samawati wal ard, ruang langit dan bumi. Kelebihan ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu daripada lafaz tahmid dan tasbih yang kita baca itu memenuhi ruang langit dan bumi. Begitu juga lafaz tasbih dan tahmid ini memenuhi ruang langit dan bumi, kerana semua makhluk mengucapkan tasbih dan tahmid pada Allah, termasuk langit, pokok, bukit, bukau, hayawan, semuanya bertasbih pada Allah. Cuma kita manusia tidak memahami bahasa tasbih mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Maknanya semua makhluk bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, memuji kebesaran Allah, memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Was-salatu nur, sembahyang itu adalah cahaya. Was-sadaqatu burhan, sedekah yang kita berikan itu adalah bukti keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru diya, kesabaran itu adalah sinar ataupun cahaya yang akan membantu kita di atas muka dunia dan juga di negeri akhirat. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik, Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sama ada dia menjadi hujjah yang akan membantu kamu di hadapan Allah, memberi syafaat kepada kamu, atau alaik, ataupun dia akan mendakwa kamu di hadapan Allah apabila kamu meninggalkan Al-Quran. Sama ada kamu tidak baca Al-Quran ataupun kamu meninggalkan hukum yang berkaitan dengan Al-Quran. Kullun nasi yaghdu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia keluar pada waktu pagi.
ketika mana kita keluar pada waktu pagi, ketika mana kita meneruskan kehidupan kita, melaksanakan aktiviti dalam hidup kita ini, kata Nabi, fabai'un nafsahu, kita pada ketika itu menjual diri kita. Sekiranya kita jual diri kita pada Allah, maka kita akan dapat kemuliaan. Tapi kalau kita jual diri kita pada dunia, kita jadi khadam kepada dunia, maka yang menanti kita adalah kehinaan. Sebab itu Nabi kata famu'tiqaha au mubiqaha. Sama ada kita membebaskan diri kita di hadapan Allah apabila kita menyerahkan diri kita pada Allah, ataupun kita ini telah mencelakakan diri kita apabila kita menjualkan diri kita kepada dunia. Hadis ini banyak benda yang Nabi SAW nyatakan kepada kita. Yang pertama Nabi sebut berkenaan dengan berwudu. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Hatta sekiranya kita nak melaksanakan sembahyang, salah satu syarat sah sembahyang itu mesti bersuci. Mesti berwudu, suci daripada hadas kecil dan besar, suci tempat pakaian kita daripada najis. Walaupun bersuci itu bukan sebahagian daripada sembahyang. Maksudnya suci itu syarat sah, dia bukan rukun sembahyang. Syarat sah ni benda hak luar daripada diri sembahyang. Sembahyang ada rukun-rukun ya. Ada rukun yang berkaitan dengan perbuatan, ada rukun berkaitan dengan perkataan, ada rukun yang berkaitan dengan hati. Itu diri sembahyang, binaan sembahyang itu. Adapun syarat sah, perkara luar daripada itu, tetapi perlu ada untuk memastikan sembahyang kita itu sah. Yang ni yang kita panggil syarat. Maka syarat untuk lulus dan sah sembahyang itu dari segi fiqahnya, mesti suci diri daripada hadas kecil atau besar, suci tempat pakaian kita daripada najis. Maka sebahagian daripada kesempurnaan sembahyang itu adalah dengan kita bersuci. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala suruh kita bersuci? Apa hikmah daripada bersuci? Supaya kita belajar, supaya kita mengambil hikmah bahwasanya iman itu adalah sesuatu yang suci, yang tidak boleh tercemar dengan najis. Dan najis itu ada dua. Satu najis yang bersifat maknawi, satu najis yang bersifat kita nampak ain najis itu. Ada najis yang bersifat maknawi. Apa najis yang bersifat maknawi? Najis yang bersifat maknawi barangkali pahaman kita yang salah, i'tiqad kita yang salah. Itu semua perkara yang menyebabkan iman kita itu tercemar di hadapan Allah. Iman kita itu tercemar dengan kekotoran, sikap takabur, sikap riya, perasaan kita bangga diri, sombong dan sebagainya. Begitu juga dengan syirik dan sebagainya. Semua perkara-perkara itu akan membatalkan keimanan kita di sisi Allah. Sebab itu ketika mana kita berwudu nak sembahyang, kalau ada najis pada tangan kita, kita tanggalkan, kita basuh. Bahkan Nabi ajak kita ulang-ulang basuh, disunatkan basuh lebih daripada sekali. Basuh 3 kali, tathlis, 3 kali basuhan. Itu hukumnya sunnah. Nabi ajak kita, dahlah kita basuh sempurna, bahkan disunatkan untuk basuh 3 kali. Maka kita basuh anggota wuduk kita, kita basuh muka, tangan, kaki kita, sapu air di kepala kita, kita basuh. Tetapi berapa ramai manusia yang mengambil hikmah apabila dia menyucikan tubuh badannya yang zahir, sedangkan hatinya masih lagi kotor di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya masih lagi tercemar dengan kuman-kuman al-mubiqat ataupun al-muhlikat, al-mazmumat, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Hatinya masih lagi tidak yakin sepenuhnya dengan Allah. Hatinya masih lagi tidak tunduk sepenuhnya pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesucian, kebersihan itu sepatutnya dipahami dalam konteks yang lebih dalam dan lebih kepada soal yang bersifat rohani. Bukan hanya pada zahir, ketika mana kita berwuduk, kita memahami menanggalkan kotoran dan najis daripada tubuh badan, pada masa yang sama mengambil sikap untuk kita insaf dan muhasabah diri kita. Adakah kita basuh hati kita seperti mana kita basuh anggota wuduk kita? Adakah kita ambil berat pada hati seperti mana kita ambil berat pada anggota tubuh badan kita? Maka kita bersuci itu sebahagian daripada iman. Bersuci itu sebahagian daripada makna keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan dijadikan wudu atau bersuci itu sebahagian daripada syarat sah sembahyang. Sehingga Al-Quran menyatakan, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fattaharu. Ketika mana kamu nak sembahyang, kata Allah, maka basuhlah muka kamu, kemudian tangan kamu,
sehingga ke siku, sapu kepala kamu, basuh kaki kamu sehingga ke buku lali. Sekiranya kamu berjunub, hendaklah kamu bersuci, yakni kamu mandi wajib, suci daripada hadas besar. Dan banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk kita bersuci, untuk kita menyucikan tubuh badan kita, bahkan juga menyucikan rohani kita daripada perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala memuji perbuatan orang yang sentiasa menyuci dirinya daripada kotoran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang sentiasa bertaubat, yang banyak bertaubat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang rajin bersuci. Maka dikaitkan at-tatahhur dengan at-taubah. At-taubah itu menyucikan diri daripada dosa. At-tatahhur menyucikan diri kita daripada kotoran, najis dan sebagainya. Seperti mana yang saya sebut pada permulaan perbahasan kita tadi, maka di samping kita mengambil berat menyucikan tubuh badan kita, pakaian kita, tempat duduk kita daripada benda-benda yang kotor, maka jangan lupa untuk kita menyucikan rohani kita daripada dosa yang kita lakukan pada Allah yang dinamakan taubah. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan taubah dan at-tatahhur itu pada satu perintah, pada satu tempat yang dipuji oleh Allah, sehingga kan Allah Ta'ala menyatakan innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala suka kepada orang yang bertaubat, menyucikan diri daripada dosa. Allah Ta'ala juga suka kepada orang yang sentiasa bersuci, yang sentiasa mengambil berat tentang soal kebersihan, yang sentiasa berwudu. Bahkan sekalian ramai daripada para alim ulama kita menjadi sunnah dalam kehidupan, menjadi kebiasaan, kelaziman dalam kehidupan orang-orang saleh, berkekalan mereka itu dalam keadaan berwudu. Bukan hanya ketika nak sembahyang, bahkan 24 jam ketika mana wudunya terbatal, dia berusaha untuk mengambil wudu. Bahkan ada daripada kalangan mereka itu yang sentiasa tajdid al-wudu, memperbaharui wudu, sembahyang sunat wudu dan sebagainya. Pengalaman nampak saya sendiri ketika mana bertugas. Salah seorang daripada guru saya, setiap kali saya perhati perbuatannya, sama ada dia nak keluar pergi mengajak kuliah ke, guru saya Dr. Ali Sayyid Abdul Hamid Yusuf Al-Shimi hafizahullah, yang sekarang ini dekan kuliah Usuluddin di Jamiatul Insaniyah di Insaniyah. Sepanjang beberapa tahun saya duduk dan saya bersama dengan dia, saya tengok setiap kali ketika mana dia nak keluar daripada bilik dia, sama ada untuk menghadiri mesyuarat, untuk hadirkan diri ke kuliah, dia akan berwuduk dan sembahyang 2 rakaat wuduk. Yang saya tengok sepanjang saya duduk, dia tak pernah tinggal. Ini kekuatan kita. Sebab itu wuduk, dia ada dia punya aura dia. Bila seseorang itu berwuduk, jiwanya itu suci. Ketika mana kita basuh tangan kita, kita basuh muka kita, yang kita basuh tangan itu anggota zahir, tetapi hati kita sentiasa bermunajat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu perbuatan zahir akan bagi kesan pada hati. Mata yang sentiasa melihat kepada haram, maka hatinya akan tercemar dengan racun-racun haram. Telinga yang sentiasa dengar benda yang diharamkan oleh Allah akan meracuni hati-hatinya juga akan rosak. Tangan, kaki, anggota tubuh badan yang lazat melakukan maksiat, semuanya itu akan mengembalikan kesan buruknya itu pada hati. Maka kalau sekiranya kita biasakan amal zahir kita ini dengan perkara-perkara taat, hati kita akan mendapat kekuatan, rohani kita akan jadi kuat dan bersih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersuci sebahagian daripada iman, separuh daripada iman. Bersuci itu sebahagian daripada perkara yang akan mengangkat kedudukan kita di sisi Allah. Suci itu ada 2, suci pada zahir dan suci pada batin. Kedua-duanya dituntut dalam agama kita ini. Sehingga kan Nabi SAW dalam satu hadis yang lain, Nabi bersabda, lan yuhafiza 'ala al-wudu'i illa mu'min. Tak akan sesekali memelihara akan wudu itu melainkan orang itu memang orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sesekali memelihara akan wudu melainkan seseorang itu benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sebutkan dalam hadis yang kita baca tadi, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Yang kedua, walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard.
Kalimah tasbih dan kalimah tahmid yang kita baca itu memenuhi ruang langit bumi Allah Subhanahu wa taala. Besarnya ganjaran pahala, besarnya ganjaran yang disediakan oleh Allah, sehingga kan lafaz tasbih yang kita baca itu kalau dapat dijelmakan, kalau dapat kita lihat ganjaran pahala itu dalam bentuk madiyah, dalam bentuk fizikal, rupa alhamdulillah itu, maka kita akan nampak penuh ruang mizan timbangan Allah Subhanahu wa taala, kifatul khair, pada hala ataupun pada piring kebaikan itu, penuh piring kebaikan pada neraca timbangan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kalimah alhamdulillah, dengan kalimah tasbih yang kita baca. Kerana dua kalimah ini yang kita baca itu ada makna dia. Sebab itu kalau kita hayati kalimah alhamdulillah, kita hayati kalimah subhanallah, segala puji bagi Allah, maha suci Allah, bukan hanya pada ungkapan lidah. Kalau dihayati dengan hati, maka akan melahirkan keagungan, ketundukan hati kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saat ketika lidah kita mengungkapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka hati juga akan ikut seperti mana yang disebutkan oleh lidah. Kalau benar kita mengakui Allah Ta'ala itu maha terpuji, maka kita akan mengagungkan segalanya yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita mengakui Allah Ta'ala itu suci daripada perkara-perkara yang tidak elok, suci daripada perkara-perkara yang tidak layak pada hak keagungan Allah, maka kita akan mengiktiraf segala perkara yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah hukum yang diperintahkan oleh Allah, kita akan taat. Kerana kita telah mengakui Allah Ta'ala itu maha terpuji, maka semua yang datang daripada Allah Ta'ala itu terpuji. Kita mengakui Allah Ta'ala itu suci daripada perkara-perkara yang tidak sempurna, maka segala perintah Allah, hukum Allah, Al-Quran, agama yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu juga merupakan sesuatu yang sempurna, yang suci daripada kekurangan, yang perfect. Ini kalau kita fahami lafaz alhamdulillah dan tasbih itu, tahmid dan tasbih yang kita baca. Tetapi oleh kerana kita dalam soal amal ibadah ni kadang-kadang dia lebih kepada satu acara yang kita ulang-ulang buat dalam keadaan kita tak faham. Macam sembahyang lah, kita ulang buat, tetapi sembahyang tidak mendidik kita kerana kita tidak sembahyang dalam keadaan penghayatan dan kita memahami apa itu erti sembahyang. Kita beriman tapi kita tak faham apa itu hakikat iman. Kita Islam, bahkan ramai daripada orang Islam dia tidak tahu dan tidak sedang apa erti dia memeluk agama Islam. Sebab itu dalam kitab yang di sini pun baca, tempat lain dibaca, kitab yang dikarang oleh almarhum Dr. Fathiyakan rahimahullah, "Madza ya'ni intima'i lil Islam?" Apa erti saya menganut agama Islam? Itu kitab yang cukup baik supaya kita faham Islam yang kita anuti itu ada tanggungjawabnya ke atas kita, ada hak Islam yang perlu kita tunaikan. Maka begitu juga tasbih, tahmid yang kita baca itu ada haknya yang perlu kita tunaikan, dan kita tidak akan faham, kita tidak akan mampu menghayati sekiranya kita tidak faham lafaz tahmid dan tasbih yang kita baca itu. Lafaz tasbih dan tasbih yang kita baca itu. Maka orang yang sentiasa bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang selalu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, maka golongan ini golongan yang dimuliakan oleh Allah. Sabit dalam banyak hadis tentang kelebihan kita berzikir, tentang kelebihan kita memuji Allah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seumpama hadis dalam riwayat yang lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seperti mana hadis dalam Musnad Imam Ahmad, diriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan juga Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah astafa min al-kalami arba'an, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. فمن قال سبحان الله كتبت له 20 حسنة وحطت عنه 20 سيئة، ومن قال الله أكبر مثل ذلك، ومن قال لا إله إلا الله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله مثل ذلك، ومن قال الحمد لله رب العالمين من قبل نفسه كتبت له 30 حسنة وحطت عنه 30 سيئة. Nabi menyatakan Allah Subhanahu wa taala memilih empat perkataan. Antara empat perkataan terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pertama subhanallah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga la ilaha illallah, yang keempat Allahu akbar. Alhamdulillah, lafaz yang selalu kita baca, perkataan yang selalu kita ungkapkan, tapi barangkali kita ungkap hanya dengan memenuhi bilangan 33 kali selepas daripada sembahyang dalam keadaan tidak ada penghayatan.
Sebab tu kadang-kadang pun sebut ikut suka kita ya. Kita sebut subhanallah, subhanallah, subhanallah tu salah. Bukan subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, 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 tak bunyi ha. Kalau kita nak baca waqaf, baca bagi bunyi ha. Kalau kita nak baca sambung, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kalau nak waqaf, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tetapi kerana kadang-kadang kita isti'jal dalam melakukan amal ibadah, kita terlalu tergesa-gesa, menyebabkan yang kita sebut tu tak kena. Bila kita sebut tak kena, maka tak akan bawa kesan dalam hati. Itu sebab saya dah cara sebut. Yang kedua, tidak ada penghayatan pada sebutan. Kalau kita baca dengan penuh penghayatan, maka kita akan hayati makna alhamdulillah tu apa. 4 perkataan terpilih di sisi Allah, kata Nabi SAW, seperti mana hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu ardah dalam musnad beliau, hadis daripada riwayat Abi Sa'id al-Khudri dan juga Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi menyatakan Allah Ta'ala memilih 4 perkataan di sisi Allah. Yang pertama subhanallah, yang kita panggil tasbih. Yang kedua alhamdulillah, yang kita panggil tahmid. Yang ketiga la ilaha illallah, lafaz syahadah yang kita baca itu. Yang keempat Allahu Akbar, yang disebutkan sebagai takbir. Maka Nabi kata faman qala subhanallah kutibat lahu 20 hasanatan wa hutat anhu 20 sayyi'ah. Orang yang sebut subhanallah, maka Allah Ta'ala akan tuliskan untuknya 20 kebaikan dan juga dipadamkan, dihapuskan daripadanya 20 kejahatan ataupun dosa. Dia kata Allahu Akbar pun macam tu juga, 20 kebaikan dipadam 20 kesalahan. Disebut alhamdulillah pun macam tu juga, Allahu Akbar macam tu juga, diberi 20 kelebihan ganjaran pahala di sisi Allah dan dihapuskan 20 kesalahan dan dosa yang kita lakukan pada Allah. Bahkan Nabi sebut di hujung hadis wa man qala alhamdulillahirabbil alamin, kalau orang yang baca alhamdulillahirabbil alamin min qibli nafsi, dia sebut dalam diri dia sebut alhamdulillahirabbil alamin, ditambah alhamdulillah rabbil alamin, kutibat lahu 30 hasanatan, ditulis untuknya itu 30 kebajikan dan dihapuskan 30 kesalahan ataupun dosa dan juga keburukan. Ini Nabi SAW bagi tahu kita, nak gambarkan kelebihan zikir yang kita baca, kelebihan wirid yang kita baca, kelebihan kata-kata baik. Disebutkan sebagai al-kalimah at-tayyibah, perkataan yang baik, termasuklah zikir yang kita baca itu punyai dengan hikmah yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, besar pada makna dan penghayatannya dan juga kesannya pada diri dan juga hati, besar juga ganjaran pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Bahkan orang yang sentiasa berzikir ini adalah mereka yang diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Taala puji sikap orang beriman yang mereka itu sentiasa memperbanyakkan zikir. Mereka yang beriman dan tenang hati mereka itu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Allah Taala ingatkan kita bahawa dengan berzikir kepada Allah Ta'ala itu akan menghadirkan ketenangan dalam diri, daripada kita meraung, menangis, menyumpah, maki, hamun dan sebagainya. Ketika mana kita berada dalam keadaan emosi kita tidak stabil, tidak bolehkah lafaz itu ataupun lidah kita melafazkan dengan lafaz zikir untuk menenangkan hati kita. Sebab itu kita tengok orang tua-tua dulu, bila dia marah dengan anak cucu dia, dalam keadaan marah dia kata apa? Astaghfirullahalazim, subhanallah, disebut. Ketika mana dia nak marah anak dia, nak marah cucu dia, disebut dengan lafaz zikir. Kerana lafaz-lafaz itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati kita, supaya kita tidak terlajak mengungkapkan perkataan yang dibenci oleh Allah. Berapa ramai daripada kalangan ibu dan ayah ketika mana marah pada anak, dia maki hamun dan dia laknat anak dia. Dia laknat anak dia, makna dia laknat keturunan dia sekali dengan dia. Sebab itu Islam suatu agama yang kita hayati dalam kehidupan. Tak ada inci dalam Islam ni yang benda yang tak elok. Semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya nampak indah sekiranya kita menghayati Islam itu sejujurnya dan sesungguhnya, sebenarnya seperti mana yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tetapi punca yang berlaku sekarang ini, banyak kecelaruan dalam kehidupan kita kerana kita ambil Islam itu juzuk-juzuk tertentu, kita ambil sebahagian dan kita tinggalkan sebahagian. Sebab itu kita tidak nampak kesempurnaan Islam dalam diri kita, bukan kerana Islam itu tidak sempurna, tetapi kerana cacatnya kita melaksanakan Islam dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Kemudian Nabi menyebut lagi as-salatu nur, sembahyang itu cahaya. Sembahyang itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Sembahyang itu adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita. Sebab itu orang yang rajin sembahyang, yang rajin berwudu, esok ketika mana di padang mahsyar, muka mereka itu bercahaya, anggota-anggota wudu mereka itu bercahaya, dikenali oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembahyang itu cahaya yang akan bawa kita pada jalan kebenaran. Sekiranya kita sembahyang seperti mana yang diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sembahyang itulah yang akan memandu kita pada jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita sujud pada Allah, Allah taala angkat kedudukan kita di sisi Allah, dan Allah taala ampunkan dosa kita. Allah taala akan bentuk hati kita, Allah taala akan pujuk jiwa kita dengan sembahyang yang kita lakukan. As-salatu nur. Nur itu cahaya. Cahaya sifatnya memberi tunjuk jalan. Cahaya sifatnya lembut dan memberikan ketenangan. Seperti mana kita perhati cahaya bulan pada waktu malam, rasa tenang jiwa kita, rasa sejuk hati kita. Orang nak cipta-cipta lagu pun, dia tengok bulan, duduk pada waktu bulan mengambang tengah malam, maka mai idea-idea untuk dia karang syair dan sebagainya. Bukan saya nak sebut yang tu, saya nak beritahu keadaan itu, tenangnya cahaya, lembut yang kita tengok. Sembahyang lebih pada itu. Sebab tu Nabi kalau ada masalah atau ada benda-benda yang merunsingkan Nabi, Nabi akan berwuduk dan Nabi sembahyang 2 rakaat. Bahkan kita baca dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan ju'ilat qurratu aini fi salah. Nabi mengatakan penyejuk hatiku, penyejuk mataku, ketenanganku itu ada dalam sembahyang. Kalau Nabi menyatakan ketenangan itu ada dalam sembahyang, apatah lagi kita. Nabi yang jiwa dan rohaninya itu sempurna di sisi Allah masih lagi berhajat kepada sembahyang untuk merebut ketenangan di sisi Allah. Kita yang bercelaru emosi ini lagi-lagilah berhajat kepada sembahyang. Sebab tu jangan tinggal sembahyang. Yang wajib kita kekalkan sehingga tarikh akhir umur kita sampai ajal. Yang sunat kita kena belajar buat. Salatul duha, salat awabin, salatul hajah, salat tasbih, salat apa yang kita buat setakat mana yang kita mampu. Kalau tidak boleh hari-hari, barangkali sekali dalam seminggu. Kalau tak boleh tiap-tiap malam, barangkali 1 malam dalam 7 hari, ataupun sebulan sekali. Hari yang kita khususkan dalam jadual kita untuk kita bangun di tengah malam, bermunajat pada Allah, sujud pada Allah. Yakin dan percayalah, sekiranya kita bangun di tengah malam dengan hati yang ikhlas, maka kita akan rasai akan kelezatannya. Sebab itu sekalian ramai, bahkan sebilangan besar, boleh kata kesemua daripada ulama-ulama Islam yang terulung sejak daripada yang zaman dulu sampai zaman mutaakhir ini, mereka itu ketagih kepada qiyamil lail. Mereka itu ketagih kepada lazatnya sembahyang pada waktu malam, sehingga bangun bermunajat, berzikir dan sebagainya, sembahyang, sujud, minta ampun pada Allah, satu benda yang amat memberikan kelazatan. Sebab apa kita tak rasa lazat? Sebab hati kita sakit. Sebab hati kita sakit, sebab itu kita tak rasa lazat. Hati kita kotor dengan dosa, sebab itu kita rasa menyampah dan rasa susah nak bangun tengah malam. Tidur itu lebih sedap. Tapi kalau sekiranya hati kita ini baik, maka sembahyang malam itu tak ada orang gerak, kita akan terjaga. Nak buat susahlah, tapi kena mujahadah. Maka sembahyang itu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, penunjuk kepada jalan kebenaran, kekuatan kepada hati kita. Maka perlu kita jaga sembahyang itu sehingga kita mati. Was-sadaqatu burhanun. Sedekah itu adalah tanda dan bukti seseorang itu beriman pada Allah. Apa bukti kita ini? Kita ini beriman pada Allah. Apa bukti sayang isteri kita pada kita? Apa bukti sayangnya suami kita pada kita? Apa bukti sayang anak pada kita? Bukti sayang anak pada kita bila kita suruh buat satu benda, dia sanggup lakukan apa yang kita suruh itu semata-mata untuk mendapatkan keredaan kita. Bukti kita sayang pada isteri kita, kita sanggup berkorban untuk berikan sesuatu, menunaikan hajatnya sekiranya kita mampu. Begitu juga sebaliknya, seorang isteri yang sayang pada suami, dia sanggup berikan
seluruh hidupnya itu kepada suaminya, ketaatan pada suami, walaupun ketika mana dia terpaksa menghadapi kesusahan. Apa bukti cinta kita pada Allah? Benarkah cinta kita pada Allah sekiranya Allah Subhanahu wa taala minta sesuatu daripada kita, bukan untuk Allah tapi untuk kita, tiba-tiba kita tidak tunaikan? Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita mengeluarkan sebahagian daripada harta kita pada jalan Allah. Sama ada sedekah itu sedekatul wajibah yang wajib yang namanya zakat, adapun sedekatut tatawwu', sedekah-sedekah sunat yang kita belanjakan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya tangan kita masih lagi menggenggam kuat akan harta kita, kemudian kita mengaku kata kita sayang pada Allah, sebenarnya sayang itu sayang yang dusta. Sebab itu kata ulama, man idda'a hubbal jannati wa lam yatasaddaq fa da'wahu kadzib. Orang yang mengaku cinta pada syurga, nak masuk syurga, tetapi dia tidak pernah bersedekah pada jalan Allah, pengakuannya itu adalah satu pendustaan. Dia sebenarnya tak ingin syurga, sembang saja kemas nak masuk syurga. Begitu juga kata Nabi SAW, sedekah kita itu menjadi bukti di hadapan Allah akan apa yang kita lakukan ketika mana kita hidup di atas muka dunia. Yang kita lakukan di atas muka dunia, yang kita berlanja pada jalan Allah Subhanahu wa taala, kita bantu anak yatim, kita bantu orang susah, kita bantu saudara se-Islam kita, sama ada yang dekat ataupun yang jauh, kita bantu orang yang memerlukan, sama ada yang kita kenal atau kita tak kenal, selama mana orang tu susah, kita tahu kata dia susah, kita bantu, walaupun hanya sekadar kita menghulurkan segelas air sejuk untuk orang yang mai ketuk pintu rumah kita kerana dia berjalan jauh oleh kerana letih dan dahaga, dia ketuk pintu nak minta segelas air. Berilah dengan senyuman, berilah dengan hati yang penuh mengharapkan redha Allah, berilah dengan perasaan belas kasihan pada hamba Allah. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama', kata Nabi. Kamu sayang pada orang, kamu rahmat pada orang atas muka dunia, pada makhluk atas muka dunia, walaupun seekor hayawan, yarhamkum man fis sama', seluruh malaikat akan mendoakan kerahmatan pada kamu. Ini yang kita tak nampak. Tetapi orang yang kenal Allah, orang yang ada agama dalam kehidupan dia, dia akan merasai kebesaran itu. Sebab itu mereka berlumba-lumba untuk melakukan amal kebajikan. Bahkan daripada kalangan ulama-ulama sufi, al-arifin billah, para wali-wali Allah, ketika mana ada orang datang minta sedekah di hadapan mereka itu, mereka berikan dengan hati yang penuh gembira, mengukir senyuman, bahkan diucapkan terima kasih kerana kamu datang pada saya, terima kasih kerana bawa harta saya ke negeri akhirat. Sebab orang meminta derma pada kita, walaupun dia ambil daripada tangan kita, harta kita berpindah kepada dia, tetapi sebenarnya dia itu perantara. Ia Allah Ta'ala hantar untuk bawa harta kita ke negeri akhirat. Hak kita makan atas muka dunia jadi taik ya, tapi yang kita belanja pada jalan Allah, itulah harta yang akan memberi manfaat pada kita di negeri akhirat. Maka sepatutnya ketika kalau kita faham hakikat itu, kita akan rasa selesa untuk sedekah pada jalan Allah. Kita akan rasa terlesa untuk kita bantu orang. Kita tak akan sombong dan kita tak akan mengungkit apa yang kita bagi. Kenapa? Kerana kita tidak harapkan balasan daripada manusia. Balasan yang kita harapkan daripada Allah. Bahkan kita mengucapkan terima kasih kerana kamu pilih rumah saya untuk kamu datang minta derma ni. Ambillah sekadar yang ada, sekadar yang kita mampu. Nak sampai kepada peringkat itu susah. Banyak anak-anak tangga yang perlu kita lalui, tapi kena mujahadah. Hidup ini adalah suatu jihad. Hidup ini adalah suatu perjuangan untuk kita memastikan kita duduk pada keadaan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikit lagi, wasabru dhiyaun, kesabaran itu adalah cahaya. Dhiya ini cahaya yang ada, dia ada beza lah, nur dengan dhiya. Nur cahaya lembut yang tak panas, yang menenangkan. Adapun dhiya seperti mana dhiya usyams. Dhiya itu cahaya yang ada kepanasannya, dipanggil dhiya. Sebab itu matahari kita tak panggil nurus syams, kita panggil dhiya usyams. Dhiya usyams makna cahaya yang ada panas itu. Cahaya di tengah hari yang ada panas itu kita panggil dhiya. Maka kesabaran ini seumpama cahaya yang akan membakar dosa kita. Kesabaran seumpama cahaya yang akan membakar semangat kita. Sebab itu orang yang bersabar, dia mampu buat benda lebih daripada kemampuan manusia biasa. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika mana dibentangkan tubuh badannya di atas padang pasir yang panas membakar, seumpama kita dipanggang di atas belanga yang panas. Begitulah keadaan panasnya padang pasir pada waktu panas. Barangkali kita tak boleh gambarkan kerana tempat kita ni tak ada musim panas.
Tapi bagi jemaah kita yang pergi buat umrah haji, dia boleh rasa sebahagian serpihan daripada fatrah saifiyah, musim panas itu. Macam mana panas yang di tanah Arab ini, kalau kita yang duduk dalam bas, yang duduk dalam hotel, yang berjalan berpayung pun kadang-kadang rasa panas. Ini kan Bilal yang ditanggalkan bajunya, dibentangkan badannya di atas padang pasir, di atas pasir batu yang dibakar oleh kepanasan matahari, tetapi panas batu itu tidak sedikit pun memberi kesan, kerana kesabaran yang ada dalam jiwa Bilal itu membakar kelemahan yang ada sehingga dirinya jadi kuat. Yang terbit daripada mulutnya itu alunan nasyid ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Walaupun kulitnya dibakar oleh mentari, tetapi lidah dan hatinya dihiburkan dengan alunan kalimah tauhid, ahadun ahad, ahadun ahad. Ini sabar. Sebab itu kesabaran itu akan membakar semangat kita dan membakar kelemahan yang ada dalam diri kita untuk kita berjalan terus mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sabar juga akan membakar rasa mengantuk kita untuk kita bangun pada waktu pagi untuk sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik. Quran itu sama ada akan menjadi hujjah kepada kamu ataupun hujjatun 'alaik, akan menjadi pendakwa kepada kamu di hadapan Allah. Hujjah pada kita apabila kita beramal dengan Al-Quran, tidak hanya kita baca tetapi kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang keduanya, kalau kita berpaling daripada Al-Quranil Karim, kita baca lagu lain, yang kita buat lagu lain, ayat yang sesuai dengan jiwa kita kita baca, kita tulis di dinding. Ayat yang tak sesuai dengan jiwa kita, maka kita padam, kita tutup. Kita baca tapi kita tak beramal dan sebagainya. Kita baca tapi kita tak laksanakan, ataupun kita tak baca. Bahkan kalau kita baca pun ada sekumpulan manusia yang bila dibacakan ayat-ayat tertentu, maka akan timbul persepsi tertentu. Dibacakan ayat yang berkaitan dengan perundangan Islam, dibacakan ayat yang berkaitan dengan hukum Islam, maka ada orang yang menganggap ini ayat ni berkaitan dengan parti politik. Cuba tengok manusia, macam mana dia kategoriskan Al-Quran itu ikut hawa nafsu dia. Sedangkan Al-Quran huwal Quran. Al-Quran itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dengan sikap kita yang kadang-kadang kita tak mau, kita ambil diri kita itu menjadi penghalang kepada kita di hadapan Al-Quran, kita meletakkan satu tembok besar antara kita dengan Al-Quran. Adakah untung apa yang kita buat? Kita pejam mata, tanya hati kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah tindakan kita itu betul? Kita kena ingat, Al-Quran yang kita baca ini sama ada dia akan tolong kita di hadapan Allah ataupun dia akan laknat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kerana kita berpaling daripada Al-Quran. Kalau kita baca, kalau kita hayati dan kita amalkan titah perintah Allah dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan hadir kita di hadapan kita di akhirat kelak, akan memberi syafaat pertolongan kepada kita pada hari kiamat kelak. Al-Quranu ya'ti li sahibihi syafi'an lahu yaumil qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran akan datang untuk bantu orang yang baca dia, orang yang laksanakan dia, orang yang berjuang untuk mempertahankan Al-Quran, maka orang ini akan dibantu oleh Al-Quran. Allah Ta'ala bagi izin kepada Al-Quran untuk bantu mereka yang bersama dengan Al-Quran ketika mana hidup atas muka dunia. Bahkan yakinlah Al-Quran itu adalah rahmat dan juga penyembuh bagi segala kesulitan, segala penyakit dan segala kekusutan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu diturunkan Allah, ada pada Al-Quran itu syifa', penawar, ada Al-Quran itu rahmah. Rahmat itulah yang akan mengubati jiwa kita. Al-Quran itulah yang kita gunakan sebagai penawar, sama ada penyakit zahir atau penyakit batin. Terhimpun pada Al-Quran itu dua khazanah yang tidak ada dijual di mana-mana farmasi. Yang pertama syifa, yang kedua rahmah. Kedua-duanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lari daripada Al-Quran? Falima nafirru minal Quran? Falima nafirru minal Quran? Kenapa kita menjauhkan diri dan melarikan diri daripada Al-Quran? Wa na'rifu anna al-Qur'ana fihi rahmatun wa shifaa'un. Padanya Al-Quran itu adanya kebaikan, ada penawar dan ada rahmat daripada Allah. Aman Nabi, kita beriman dengan hakikat itu. Tetapi kenapa tindakan kita tidak seperti yang kita baca atau yang kita pegang dalam iman kita? Yang tu kita kena buat pandangan semula pada diri kita untuk kita muhasabah, adil kata adil kita. Yang terakhir,
Kata Nabi, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Setiap hari kita meneruskan kehidupan, kita keluar daripada rumah kita, kita celik mata pada waktu pagi. Kita ini ada dua jalan. Sama ada kita tempatkan diri kita pada jalan Allah dan kita bebaskan diri kita daripada kemurkaan Allah, kita berniaga dengan Allah, kita jual hidup kita pada Allah, Allah Ta'ala balas dengan ganjaran pahala dan keredaan daripada Allah, ataupun kita jual dan kita gadaikan hidup kita kepada dunia yang akhirnya menanti kita di akhirat adalah azab, kesengsaraan dan kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah pilihan dalam hidup. Sekiranya kita benar-benar ingin bahagia, maka kembalilah kepada Islam, kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tetapi sekiranya kita tidak inginkan kebahagiaan, maka sekiranya kita rasa kita mampu untuk menghadapi akan azab Allah, buatlah seperti mana apa yang kita buat. Tetapi hakikatnya tak ada makhluk yang mampu untuk menghadapi akan azab Allah. Sekiranya Nabi menyatakan satu daripada mata rantai neraka Allah, satu daripada mata rantai, tadi kita baca dalam surah Al-Insan disebut perkataan aghlal. Aghlal itu rantai-rantai yang akan dipasung kaki-kaki dan tangan penghuni neraka. Rantai daripada api neraka itu, kata Nabi, kalaulah satu mata rantai itu dilempar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas bukit, atas muka dunia, gunung batu yang ada atas muka dunia ini, maka akan hancur gunung itu menjadi debu. Kalau gunung batu yang pejal itu pun tidak mampu untuk menghadapi akan kehangatan dan dahsyatnya azab neraka Allah, fakaifa nahnu, macam mana kita, kulit kita ni, jangankan dengan api, kawan jentik pun basar kulit kita ni. Kalau dengan itu kelemahan yang kita ada, adakah mampu untuk kita menghadapi kedahsyatan azab neraka? Kalau tak mampu, maka kena ubah diri kita, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, kembali ke pangkuan agama, untuk kita rebahkan pipi dan kepala kita di atas ribaan agama sambil kita menitiskan air mata. Inni tubtu ilaika ya Rabbi, ya Tuhanku, sesungguhnya aku kembali kepadamu dan aku bertaubat daripada apa yang telah aku lakukan. Faghfir lana dzunubana ya Rabbana, ampunkanlah dosa kami. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, nescaya kami tergolong daripada golongan yang rugi pada hari akhirat kelak. Rugi juga kami hidup atas muka dunia ni. Rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada pagi ini akan memberi manfaat kepada kita dunia dan akhirat kita, untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan kita, untuk kita jadikan pegangan dalam kita melayari kehidupan kita. Tak tahu berapa hari lagi Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Mungkin hari ini yang terakhir, mungkin hari ini hari yang terakhir, ataupun kita sudah masuk pada zon waktu kecederaan umur yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Lagi 2-3 hari kubur sedang menanti kita untuk ditempatkan kita di dalamnya. Wallahu alam, kita tak tahu. Hari-hari kita tengok ada makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cabut nyawanya. Ada yang dicabut dalam keadaan mulia, ada yang dicabut dalam keadaan yang menyedihkan. Sebab itu kita risau, kita tak tahu kita nak mati lagu mana. Wallahu alam. Sebab itu minta pada Allah bagi mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan jauh kita daripada fitnah. Jadi selama umur yang masih lagi berbaki ini, kembalilah pada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semua dan juga saudara-saudara kita walaupun yang tak hadir pada hari ini, di mana saja mereka berada, yang namanya umat manusia, yang namanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Islam, kita minta Allah Ta'ala berikan Islam itu memberi manfaat kepada mereka, kembali mereka kepada Islam. Yang bukan Islam, kita minta mudah-mudahan sebelum daripada mereka mati, Allah Ta'ala campakkan hidayah dalam hati mereka untuk mereka kembali menerima Islam dalam kehidupan mereka, insyaAllah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin, wahdina kullana ila sawa'i sabil ya akramal akramin. اللهم أكرمنا ولا تهنا واهدنا ولا تضلنا ووفقنا يا ربنا جميعا وللحاضرين والغائبين ما تحبه وترضاه يا كريم. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل أسرار مشايخنا وأوليائك الصالحين سارية فينا، أكرمنا بهم يا رب العالمين، وارحمنا أجمعين بترك المعاصي أبدا أبدا يا أرحم الراحمين.
اللهم افتح لنا أبواب الخيرات أنت أعلم بها يا الله فإنك تقدر ونحن لا نقدر وأنت علام الغيوب يا الله يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم اقض حوائجنا وبلغ مقاصدنا وتمم نياتنا وأنت راض عنا ورحم بنا يا رب العالمين اللهم اقدر لنا ولا تقدر علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المجاهدين في كل مكان وحين اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك وأمتنا في بلد رسولك اللهم إنك نعم المولى ونعم المجيب نسألك الإجابة والتوفيق والهداية من عندك يا رب العالمين فاقض لنا حوائجنا واسمع منا نداءنا واستجب دعوتنا يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا بالمحبة والمودة والرحمة والسكينة والألفة والعفاف والوفاء فيك يا رب العالمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا نورا من عندك يا رب العالمين اللهم اهدنا قلوبنا واهدنا حياتنا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم أفرغ قلوبنا اللهم أفرغ صبرا في قلوبنا واملأها بالإيمان واليقين وجميل التوكل عليك وحسن الظن بك والرضا بما قسمت لنا اللهم رضنا بقضائك وبارك لنا قدرك حتى لا نحب التعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت يا رب العالمين اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واغفر لنا ذنوبنا أجمعين وارحم آباءنا وأمهاتنا يا الله كما ربونا صغارا ولجميع مشايخنا وأهلنا وأزواجنا وزوجاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا أسرار خزائنك وارزقنا من خزائن أسرارك بحق قولك الحق ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم آتنا أفضل ما أتيت عبادك الصالحين اللهم آتنا في الدنيا وفي الآخرة حسنة وأنت راض عنا ورحم بنا اللهم يا الله يا أرحم الراحمين اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا قاضي الحاجات إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.